أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berjumpa pada pagi yang mulia ini. Pada pagi ini saya nak bercakap berkaitan dengan khasaisul Islam. Orang Arab panggil khasaisul Islam. Orang Melayu panggil keistimewaan ajaran Islam. Tajuk ini sangat penting. Tapi dia mudah nak faham. Sangat penting, tapi kalau kita tak faham tajuk ini, dia bawa kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, mengapa kita kena tahu tentang keistimewaan Islam? Ya, banyak sebab dia. Antara sebab dia ialah kita kena tahu tentang keistimewaan Islam supaya kita yakin bahawa agama kita lah yang terbaik. Dan bila kita yakin agama kita ialah agama yang paling baik, tak ada yang lebih baik melainkan Islam, maka kita takkan takut dengan agama-agama yang lain. Kita akan berlaku adil dengan mereka. Orang yang tahu bahawa dirinya terdapat kekurangan di sana dan di sini, apa dia akan buat? Supaya kekurangannya itu tak nampak di orang, maka dia akan bunuh orang lain. Dia akan sekat orang lain. Ya, tapi kalau kita tahu bahawa kita yang terbaik, kita tak kisahlah pada orang lain. Ya, umpamanya lah tuan-tuan, saya jual nasi lemak dekat Seksyen 8 ni. Ya, saya buka saya punya gerai kecil je kat depan tu. Saya belajar buat sambal nasi lemak ni dengan datuk saya, dengan nenek saya. Saya belajar sampai habis. Datuk saya ni, nenek saya, dia jual nasi lemak dekat Singapura. Jadi jutawan. Saya ambil ilmu buat sambal nasi lemak dia tu. Memang sedap lah. Saya pun buka gerai kat depan Seksyen 8 ni. Buka gerai memang ramai orang datang. Ya, saya tahu nasi saya sedap, sambal saya sedap. Orang pun ramai datang. Makin lama makin ramai. Buka pukul 7, 7:30 dah habis dah. Punya ramai orang datang. Tiba-tiba ada peniaga lain nak buka gerai nasi lemak di sebelah gerai saya. Agak-agaknya saya takut tak agaknya? Saya tak takut lah. Sebab apa? Buka lah. Ya, sebab apa? Sebab saya tahu saya punya sambal yang terbaik. Nasi saya paling lemak. Yang orang sebelah tu, saya tahu dia berguru tak habis. Dia baru nak belajar macam mana sukatan nak buat sambal, tu guru dia mati. Saya sempurna, saya belajar lengkap. Datang seorang lagi nak buka gerai kat sebelah tu. Buka lah. Bila mereka berdua buka gerai, 3-4 orang lagi buka gerai nasi lemak juga. Dia buka seminggu, tutup kedai dia. Gerai saya terus berjalan maju. Sikit pun saya tak takut. Tapi cuba saya sebagai penjual nasi lemak, saya tahu bahawa saya punya sambal nasi lemak ni ada benda yang kurang. Ya, sebab masa saya menuntut hari itu, tak sempat menuntut, habis Tok Guru mati. Jadi saya tahu saya punya sambal ni ada kurang. Saya punya lemak nasi ni ada kurang. Supaya saya punya perniagaan tidak tergugat, saya akan guna kuasa saya. Siapa nak minta berniaga nasi lemak, tak boleh. Tak boleh. Ini kawasan ni saya punya. Awak buka nanti, segala orang akan datang pukul awak. Bukalah kalau begini. Awak tak dibenarkan buka nasi lemak kat sini. Saya seorang aja. Itu apa maknanya tu? Maknanya saya
tak yakin dengan diri saya sendiri. Maknanya, saya menyedari bahawa dalam diri saya ada kekurangan. Saya tak nak kekurangan saya itu diambil kesempatan oleh orang lain sehingga saya lingkup perniagaan saya. Biasanya manusia macam itulah. Okey, itu cerita nasi lemak. Ya. Kita bawa cerita agama pula. Tuan-tuan yakin tak Islam ni agama yang terbaik? Ya. Islam ni tuan-tuan agama yang paling baik. Agama yang paling sempurna. Sebab apa saya kata Islam ni agama yang paling sempurna? Pertama sekali, Islam ini adalah satu produk yang datang daripada Allah yang maha sempurna. Bila Allah tu maha sempurna, mesti kerja buat dia juga maha sempurna. Kita tak takut dah. Islam ni maha sempurna. Allah Ta'ala pula dah beritahu kepada kita. Allah Ta'ala dah beri proof bahawa Islam ni sempurna. Apa kata dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Apa makna dia? Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Nampak tu? Allah Ta'ala dengan rasminya menyebut bahawa Islam yang kita anuti ini ialah Islam yang telah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan nikmat Islam itu aku sempurnakan betul-betul. Tak ada sikit pun kurang. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama anutan kamu. Allah Ta'ala redha Islam tu jadi agama anutan kita. Sebab apa? Sebab agama itu dia punya, dia buat. Dan dia dah proofkan bahawa dia adalah agama yang sempurna. Nampak tu? Jadi maknanya tuan-tuan, Islam yang ada di tangan kita ini, Islam yang telah sempurna. Agama yang terbaik. Dia datang daripada Allah yang maha sempurna. Ibarat sambal tadi, sambal nasi lemak tadi, sambal yang paling sempurna. Saya tak takut dan dengan orang lain. Jadi bila Islam ini adalah agama yang paling sempurna, agak-agaknya lah datanglah satu agama lain. Saya nak sebarkan agama saya dekat sini, boleh tak? Apa pandangan tuan-tuan? Nak bagi dia keizinan ke tidak? Saya nak sebarkan agama saya pula lah, nak try tengok. Kat sini boleh tak? Saya punya agama ni boleh terima tak? Kalau saya tadi orang nak buka gerai nasi lemak, buka lah. Sebab saya tahu, saya nak takut apa? Agama saya paling sempurna. Jadi, kiasan kepada itu, saya melihat hari ini orang Islam nampaknya jadi macam tak yakin dengan agama dia sendiri. Tak boleh, awak duduk sini, awak tak boleh sebarkan agama awak. Awak sebar agama awak, siaplah awak. Saya tangkap awak nanti. Orang berkata, macam takut je. Macam awak tengok kami lebih baik daripada awak je. Ya, macam agama awak tu ada kekurangan ni mesti. Sebab tu awak takut saya datang. Nampak? Nabi SAW tidak pernah gentar dengan agama lain. Nabi tak gentar pun. Masa Nabi duduk di Madinah, dia buka kerajaan Islam Madinah. Madrasah-madrasah Yahudi ni berlambak dekat kota Madinah. Ya, mereka dibenarkan mengamalkan agama mereka dan mereka dibenarkan mengajar agama mereka. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan di kota Madinah. Dia jalan-jalan, dia jalan depan madrasah, depan pondok orang Yahudi. Orang Yahudi pun bukan pondok juga. Ya. Sistem pengajian pondok ni orang Yahudi pun ada. Jalan, tiba-tiba tok guru dia panggil, "Umar, ya. Ada apa? Nah, coba cek kitab Taurah ni." Umar pun ambil Taurah tu, baca berjalan. Sampailah dia berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi pun tanya,
Kamu baca apa tu Umar? Aku baca kitab Taurah ya Rasulullah. Ambil mana? Tok guru Yahudi bagi. Apa kata Rasulullah? Kalaulah Musa bin Imran hidup lagi, dia akan membaca Al-Quran. Cuba tuan-tuan tengok. Nabi marah apa? Nabi marah Sayyidina Umar baca Taurah. Apa nak baca Taurahnya? Quran pun tak habis baca lagi. Kalau Nabi Musa ada pun dia akan baca Quran sebab dia punya syariat itu telah dibatalkan. Dia akan baca Quran. Bila Nabi tengok Umar baca Quran, dia marah. Umar baca Taurah, dia marah sebab Umar baca Taurah. Nabi tak ada pun marah bila padri Yahudi itu bagi dia kitab Taurah. Ada tak Nabi kata, mana kau dapat ni? Tunjukkan aku, mana kau dapat? Nanti dia, siapa dia? Siapa bagi kau ni? Mana Yahudi tu? Nak aku tangkapkan dia? Tak ada. Nabi cuma marah Umar baca Taurah. Nabi tak usik pun Yahudi tu. Sebab apa? Sebab Nabi tahu ajaran Yahudi ni, kalaulah orang Islam itu mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, faham Islam yang sebenar-benarnya, masuklah agama lain, agama itu akan tertolak dengan sendirinya. Akan tertolak dengan sendirinya. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, agama kita agama yang sempurna. Kalau kita tengok Nabi SAW, dia suruh kita berbangga jadi seorang Islam. Dia suruh kita supaya jaga agama kita. Tapi nak jaga agama Islam, kita tak boleh ikut akal kita. Kalau kita ikut akal kita, nanti Islam tu akan rosak. Sebab Islam ini Allah punya. Jadi dalam Quran, dalam hadis, Nabi telah tunjukkan kepada kita macam mana nak jaga Islam ini. Ada separuh orang dia fikir Islam ini kita jaga dengan cara macam mana? Kita runtuhkan semua berhala-berhala yang ada. Adakah itu Nabi aja? Kalau ikut akal, nampaknya macam betul. Supaya Islam ini tidak tercabar, supaya tak ada orang masuk Kristian, supaya tak ada orang masuk Hindu, kita runtuhkan kuil-kuilnya. Jangan bagi orang India, orang Hindu zahirkan agama dia, tak boleh. Nak amal dekat dalam rumah boleh. Kita jadi macam komunis pula. Kita jadi macam Kristian pula. Cuba tengok Kristian, selepas mereka berjaya menaluki Andalus, mereka kalahkan kerajaan Islam Andalus, apa mereka buat? Mereka datang ke rumah-rumah orang Islam, paksa orang Islam masuk Kristian. Tak masuk Kristian, mereka tembak, mereka bunuh. Masjid-masjid mereka tukar jadi gereja, mereka tukar jadi muzium. Ini orang Kristian yang setara. Bila orang-orang Kristian sampai di India, berapa ramai orang-orang India yang Hindu tu dibakar hidup-hidup. Sebab apa? Sebab padri-padri Kristian paksa masuk Kristian. Kalau tidak, hukum bakar. Berapa ramai kena bakar? Sebab apa mereka buat gitu? Sebab mereka nak jaga Kristian, tapi mereka ikut akal mereka. Adakah kita nak jaga Islam dengan kita ikut cara mereka? Supaya agama Islam ni selamat, kita kena tutup gereja, kita kena tutup kuil, kita kena tutup segala-galanya. Islam saja yang boleh. Nabi ajar macam itu ke? Jadi oleh kerana agama ini Allah punya, Allah suruh kita jaga agama dia, tetapi nak jaga agama mesti ikut cara yang Allah tunjuk. Tak boleh ikut cara kita. Kalau ikut cara kita nampak macam okey, tapi sebenarnya dia akan menjahanamkan agama Islam itu. Baik. Jadi tajuk yang kita nak bincang ni tuan-tuan ialah tajuk berkaitan dengan keistimewaan ajaran Islam. Tajuk ini kalau kita bentangkan kepada orang Islam,
dan kepada orang yang bukan Islam, pasti mereka akan yakin dengan kebenaran Islam. Ya, sebab agama-agama lain ni tuan-tuan, kalaulah penganut-penganut dia belajar betul-betul, dia akan keluar daripada agama tu. Kristian, orang Kristian yang tahu tentang Kristian berapa orang? Dia pergi gereja menyanyi, ya. Ya. Yang belajar Kristian betul-betul tu akhirnya banyak masuk Islam. Banyak yang tak yakin dengan Kristian. Sebab agama mereka agama yang tak sempurna. Agama yang direka oleh manusia. Manusia itu bersifat kekurangan. Bila manusia itu kurang, sudah tentu kerja buat dia mesti ada unsur-unsur kekurangan. Tak mungkin sempurna. Kita agama yang sempurna datang daripada Allah, berlawan dengan agama yang tak sempurna, mesti kita menang. Kita tengok dalam Kristian. Ya. Kalau tuan-tuan ada kitab Injil, ada satu ayat. Pernah saya sebut pada tuan-tuan dulu. Kita bawa ni kepada orang Kristian, suruh dia baca. Padri Kristian pun masuk Islam nanti insya-Allah. Saya pernah bawa kitab Injil, jumpa seorang padri. Orang Arab lah, padri itu orang Arab. Tunjukkan dia, cuba kau baca ayat ni. Dan cuba kau tafsirkan kepada aku, apa maksud ayat ni. Ayat dalam Sifir At-Takwin. Ayat dalam surah Kejadian. Di mana dalam ayat tu lebih kurang maksud dia begini. Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia, dia cari Nabi Yakub. Puas dia cari, tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba terserempak. Bila terserempak dengan Nabi Yakub, dia pencekak leher Nabi Yakub. Nabi Yakub terasa terhina, dia tepis tangan Allah. Maka berlakulah pergelutan antara Allah dan Nabi Yakub. Dalam pergelutan itu, Allah tak menang, Nabi Yakub tak kalah. Sampailah terbit matahari, Allah minta supaya pergelutan itu dihentikan. Sebab, aku Tuhan, engkau Rasul. Nanti kalau orang tengok, malu kita. Ayat ini ada dalam Old Testament. Dalam surah Kejadian. Saya pernah bawa ayat ini, minta padri tolong tafsirkan ayat ini. Saya kata, di manakah keagungan Tuhan? Dalam ayat ini, kitab awak menghina Tuhan yang awak sembah. Bayangkan, Allah Ta'ala cari Nabi Yakub tak jumpa-jumpa. Sama macam orang tua dah nyanyuk, cari spek mata dia tak jumpa-jumpa. Mana spek mata atuk? Ini sifat kekurangan. Awak telah menghina Tuhan dalam kitab awak sendiri. Lepas tu Allah Ta'ala bertumbuk dengan Nabi Yakub. Allah tak menang. Padahal Allah ini dia mesti super power. Macam mana dia Tuhan bertumbuk dengan manusia yang lemah, dia tak boleh menang. Menunjukkan bahawa awak telah melemahkan Tuhan. Cuba awak tafsirkan. Ini menghina Tuhan ataupun memuji Tuhan. Dalam ayat itu, matlamat mereka buat ayat itu ialah untuk menaikkan makam Nabi Yakub. Sebab selepas itu Allah Ta'ala kata apa? Samaituka Israel. Yakub, oleh kerana hebatnya engkau bertumbuk dengan aku tak menang, kau tak kalah. Maka semenjak hari ini aku panggil engkau Israel. Ayat itu tujuannya untuk menaikkan makam Nabi Yakub. Tetapi mereka terlupa bila mereka cipta ayat itu, mereka telah menghina Allah Ta'ala. Temenung padri itu. Ya. Habis itu macam mana? Dia kata inilah kehebatan Injil. Bila kita baca yang pelik-pelik sampai kita tak reti nak tafsir, itulah hebatnya Injil. Nampak tuan-tuan? Itu baru satu. Banyak lagi. Saya dalam kitab Injil dekat rumah saya tu, saya tandakan dengan pen biru.
benda-benda yang pelik yang kita jumpa. Ya. Tunjuk kat padri. Saya jumpa dalam kitab Injil yang mereka baca dalam New Testament dalil yang cukup terang tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup terang dan jelas. Termenung padri nak jawab. Jawablah. Ya. Saya jumpa dalam New Testament. Dia kata, Ibrahim, anak cucu kamu akan memayungi dunia ini dengan kedamaian. Maknanya, anak cucu Nabi Ibrahim ni akan jadi Nabi, akan jadi Rasul. Mereka akan memayungi dunia ini dengan kedamaian. Saya tanya Tok Padri tu, anak cucu Nabi Ibrahim ni siapa dia? Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar dan Siti Sarah. Orang Kristian diakui benda tu, betul? Isteri dia antaranya Hajar dan Sarah. Daripada Sarah dapat siapa? Daripada Sarah dapat Yakub. Dapat Ishak. Daripada Ishak dapat Yakub. Itu perkahwinan dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim bukan kahwin dengan Sarah aja. Isteri dia yang kedua nama Hajar. Daripada Hajar dapat siapa? Dapat Ismail. Daripada Ismail keluarnya siapa? Daripada Ismail keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Injil ayat awak beritahu cucu-cucu keturunan Nabi Ibrahim akan menjadi orang yang memayungi dunia dan membawa kebenaran. Adakah daripada keturunan Sarah saja yang bawa keamanan dalam dunia? Mengapa kamu nafikan Siti Hajar sedangkan dia pun isteri Nabi Ibrahim juga? Ini menunjukkan bahawa Nabi Ismail itu Nabi dan Nabi Muhammad keturunan Ismail juga adalah seorang Nabi. Ini bermakna Kristian mengiktiraf kenabian Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini. Cuba kamu jawab. Dia belik-belik, dia cari ayat lain. Tak jumpa ayat yang kontra dengan tu. Cari, habis jawablah. Tak boleh jawab. Nampak? Itu padri itu, taraf padri. Dia pun tak reti agama dia. Jadi, dia adalah satu agama yang tak ada kualiti. Kalau orang dia belajar betul-betul, orang dia akan keluar daripada agama dia. Beza dengan Islam. Beza. Kita dalam agama kita cukup sempurna. Bila sebut Allah saja, kita takdiskan Allah itu dengan sebenar-benarnya. Kita sucikan dia dengan sebenar-benarnya. Ya. Allah ni Tuhan yang maha mengetahui. Seekor semut yang hitam berjalan di atas tali yang berwarna hitam di malam yang gelap gulita. Allah Ta'ala tahu di mana semut itu berada. Ini akidah kita. Bukan macam mereka. Allah Ta'ala cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Yakub pun tak jumpa. Kalau Nabi Yakub pun cari tak jumpa, semut macam mana nak cari? Nampak tak? Jadi ini Islam. Dan itulah kelemahan agama mereka. Ya, agama Buddha, agama Hindu, begitu juga penuh dengan kekurangan. Sebab dia datang daripada manusia yang bersifat dengan kurang. Dia ialah agama ciptaan manusia. Jadi kita orang Islam, kita bangga dengan Islam kita. Sebab dia sempurna. Jadi kalau kita dah tahu agama ini sempurna, mengapa kita kena takut dengan agama yang lain? Saya faham ketakutan umat Islam hari ini terhadap agama yang lain bukan kerana sangsi akan kehebatan Islam, tetapi takut kerana apa? Takut kerana melihat kualiti orang Islam itu. Orang Islam yang tidak ada kualiti yang baik. Sebab itu kita jadi takut dengan agama lain. Adapun Islam itu, kalau dia berdepan dengan Kristian, pasti Islam menang. Tetapi orang Islam itu, kalau dia berdepan dengan Kristian, tak tentu lagi orang Islam menang. Ini masalah dia. Agaknya sebab itulah agaknya
dalam banyak negara-negara umat Islam, dia catatkan dalam perlembagaan mereka, agama-agama lain tidak dibenarkan menyebarkan ajaran mereka. Satu kesalahan. Sampai terpaksa buat macam tu. Sebab orang Islam nampak betul, orang Islam hari ini tak ada kualitinya. Kalau Kristian sebar agama Kristian dia, mesti mudah aja orang Islam ikut. Usah Kristian, Hindu pun tuan-tuan, ada orang Melayu sudi masuk ajaran Hindu. Padahal kita tengok Sami Hindu tu pun lawyer tekak. Cuba tuan-tuan pergi ke kuil, nengok dia pun tengok, ya Allah, dengan perut buncitnya. Ya. Bayangkan seorang tok imam tak pakai baju. Dekat situ pun kita dah tengok, ini agama apa ni? Tak malu ke tunjuk, kalau badan berketul-ketul, ya, macam The Rock tu cantik sikit, ini buncit. Yang datang semayang tu pula orang perempuan, nengok dia, ya Allah, ni apa benda ni? Itu pun ada orang Melayu tergamak peluk agama Hindu. Sebab apa tu? Sebab orang Islam itu orang Islam yang tak ada kualiti Islamnya. Terkeluar. Terpedaya, terpikat dengan Islam yang lain. Adapun Islam, dia tetap hebat. Jadi tuan-tuan, bila perkara ini berlaku, ini menyebabkan orang memandang rendah kepada agama kita. Dan akhir sekali, agama kita ni terhakis, akhirnya dia akan jadi macam di Andalus. Dia akan jadi macam di negara-negara komunis yang dulu. Sebab itu, Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menunjukkan kepada kita, jagalah agama. Sehingga kan, dalam Islam dia ajar kepada kita, ada beberapa perkara yang mesti menjadi agenda utama umat Islam. Dan kalau kita tengok hukum hakam Allah pun, Allah Ta'ala jadikan perkara-perkara ini sebagai agenda utama. Apa dia? Yang pertama, jaga agama, hifzuddin. Ini agenda utama. Orang Islam kena jaga agama dia. Hukum hakam Allah juga, semuanya menjurus dalam menjaga agama. Ya, baik. Cara dia bagaimana nak jaga agama. Kena ikut cara Allah. Baik. Sekarang ni kita nak tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita bagaimana nak menjaga agama. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita agama ini boleh dijaga dengan kita mempelajari agama itu terlebih dahulu. Bahawa Islam itu akan terjaga dalam diri umat Islam. Sebab itu ayat yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Benda-benda baca ni artinya belajar. Nabi sebut lagi dalam hadis lain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Maknanya, menuntut ilmu itu sangat penting. Ilmu agama itu penting, fardu ain. Kalau kita sayangkan agama kita, nak jaga Islam, kita kena wajibkan seluruh orang Islam belajar ilmu agama. Faham agama mereka terlebih dahulu. Faham tentang iman dan cabang-cabangnya. Faham tentang akidah dan cabang-cabangnya. Ini dulu. Bukan pergi sekat orang, pergi runtuhkan gereja dia, pergi runtuhkan kuil dia, bukan. Didik orang kita dulu. Saya selalu dulu, wanita-wanita yang suaminya ni main kayu tiga, kayu empat ada belaka, selalu datang ke pejabat saya. Saya pegawai zakat masa tu, bukan konselor. Tapi dah orang tengok keluar TV, dia datang, mungkin pejabatnya dekat. Datang ke pejabat saya. Kita pun bagilah sikit-sikit. Ya, yang kita retilah. Lepas tu suruh dia keluar zakat, itu je. Saya baca dalam buku-buku motivasi, tuan-tuan. Bila perempuan yang ada masalah rumah tangga datang jumpa kita, suami saya Ustaz dah teruk sangat dah dengan orang Indon tu, sampai dah tak balik rumah.
Sampai dah itu dah ini, saya kata, puan datang jumpa saya. Puan nak saya buat apa? Nak suruh saya tangkap suami puan? Saya bukan polis. Nak suruh saya jumpa suami puan minta bertaubat? Saya tak mampu buat gitu. Yang saya nak ubatkan ialah puan sendiri. Puan yang akan saya ubatkan. Sebab suami itu dia dah memang macam tu dah, orang tengah gila bayang. Cakap apa pun semua tak betul. Tapi yang penting saya mesti pastikan puan mempunyai jiwa yang kuat. Bila puan kuat, akidah kuat, semangat kuat, puan boleh teruskan kehidupan. Kalau tidak nanti, suami puan sedap berpoya-poya. Puan duduk rumah makan, tidak lama-lama puan yang mati. Puan yang dulu kena dibetulkan. Tak ya juga ya Ustaz. Saya dah seminggu tak makan betul-betul. Tengok. Suami puan sedap je dengan orang Indon tu kan. Puan yang gila. Bodoh. Begitu juga dalam agama kita. Dalam agama kita tuan-tuan, orang Kristian datang buat dakwah dia. Hindu buat dakwah dia. Mereka kerja mereka, kita baiki orang kita. Nabi suruh kita tengok orang kita. Itu sebab dia kata pertama sekali tuntut ilmu, ajar orang Islam menuntut ilmu. Ilmu agama tu perlu ditanamkan. Kalau orang Islam faham ilmu agama tu, ini dah jadi satu benteng yang sangat kuat daripada ia dikacau dan dipengaruhi oleh agama yang lain. Kita tak boleh nak salahkan Kristian. Tak boleh nak salahkan Hindu, tuan-tuan. Orang Islam masuk Kristian, orang Islam masuk Hindu. Siapa salah? Dia ibaratnya ginilah tuan-tuan, ibaratnya gini. Bulan Ramadan, saya pergi pasar, tengok dekat pasar tu, orang jual ikan talapia. Bukan main besar, lebar talapia. Bila dah petang-petang tu, tengok semua ikan, semua sedap. Saya beli 2 ekor, balik rumah, beritahu isteri saya. Siang ikan ni, goreng, letak kunyit yang cukup, letak garam yang cukup. Kita makan dengan nasi panas saja. Perah limau, mesti sedap. Tak payah buat yang lain. Si saya kata, baiklah bang, saya buat. Saya pun naik atas solat asar, baca Quran, isteri buat kerja kat bawah. Goreng ikan, semerbaklah bau dia. Sampai saya semayang pun Allah. Ya, saya cium bau dia, kucing-kucing jantan yang ada keliling pun cium bau dia. Sedap ikan talapia ni. Ustazah ni goreng untuk kita ke untuk suami dia? Dia pun tunggu je masa isteri saya goreng. Ya. Isteri saya goreng untuk saya, bukan untuk kucing tu. Lepas isteri saya goreng, dia letaknya ikan talapia yang dah bergoreng ranut tu tuan-tuan, bau sedap, letak atas meja, tak ditutupnya dengan tudung saji. Dia pun naik atas, baca surat khabar, baca Quran. Apa kata kucing jantan? Memang betul lah, dia goreng untuk kita sebenarnya. Kalau untuk suami dia, mesti dia sajikan, mesti dia tudungkan. Ini lepas goreng dia selamba je naik atas, dia nampak kita berkeliaran ni. Bermakna dia goreng untuk kita. Dia pun panggil kawan-kawan dia, teman-teman, bulan Ramadan ni nampaknya baik mereka ni, goreng ikan untuk kita. Kucing pun naik atas meja, dia makan. Habis dia makan. Bukan saja isi, tulang pun habis. Yang tinggal apa dia? Yang tinggal tisu je. Tisu je. Isteri saya lepas goreng ikan, letak atas tisu. Yang tinggal tisu aja yang tak dimakannya. Itu pun dia jilatnya tisu tu. Saya bila azan maghrib, cepat-cepat turun bawah. Oh, sedap ni. Ambil ikan perah limau, nasi panas. Sampai-sampai tengok kucing tu tengah jilat tangan dia. Kalau tuan-tuan jadi hakim lah, tuan-tuan nak marah siapa? Nak marah kucing. Kalau kita ketuk pada kucing tu, apa kata kucing tu? Saya tak salah cik, ustazah buat untuk kami. Sebab kalau untuk ustaz, tentu dia tutup. Ni dah lepas goreng, dia buka aja. Dia nampak kami berkeliaran dekat situ. Saya jumpa isteri saya, kenapa tak tutup?
Saya akan cari isteri saya, marah dia, salah dia. Begitu jugalah tuan-tuan yang terjadi pada kita. Bila kita dengar ada orang Islam masuk Kristian, kita marah padri Kristian. Mengapa you buat gini? Awak dakwah dalam gereja cukuplah. Dia kata, korang buka ruang untuk kami masuk. Masuklah. Ya. Orang Islam yang ada pun lapar. Kamu kan bantu dia, kami bantulah. Bila kami bantu, dia suka Kristian, dia masuklah. Orang Islam yang ada pada kamu. Orang Islam tu dah ada dalam tangan kamu. Kamu tak jaga dia betul-betul? Kamu tak bagi ilmu kat dia? Dia jahil macam mana pun kamu biarkan. Dia miskin macam mana pun kamu biarkan. Jadi, kami ingatkan kamu dah tak nak dah dia. Kami masuklah. Banyak tuan-tuan terjadi macam tu. Di Puchong, saya jumpa satu pakcik bulan Ramadan. Dia datang jumpa di kaunter zakat tu nak masuk Islam. Slangnya slang orang Perak, pekat Peraknya. Tengok muka memang muka Melayu. Minta disyahadahkan dia. Tanya dia, pakcik ni orang apa? Saya Melayu. Melayu mana? Melayu Perak. Duduk sini dekat 10 tahun dah. Saya Kristian, kata dia. Dulu saya Islam, tapi 6 tahun lepas saya masuk Kristian. Ngapa pakcik masuk Kristian? Masa itu bulan 12. Anak-anak saya nak sekolah, beg nak beli baru, yuran sekolah nak bayar, kasut nak beli baru, baju sekolah nak beli baru. Kebetulan pada waktu yang sama, anak bongsu kecil saya sakit demam panas. Saya kerja sebagai penyapu sampah di tepi jalan raya. Gaji berapa? Rumah pula sewa. Isteri saya kata, anak ni dah panas dah mukanya bang, merah dah mukanya. Bawa klinik, saya tak ada duit. Kawan saya kata, engkau pergi ke gereja di Petaling Jaya tu, gereja Asunta dekat Petaling Jaya. Kau pergi jumpa padri tu, belum habis cakap lagi padri tu dia bagi engkau duit dah. Kalau engkau pergi masjid, kau takkan dapat apa-apa, dapat pisang emas je kat masjid. Ya. Dia pergi. Bila dia pergi kat gereja Asunta tuan-tuan, memang betul. Tak habis cakap lagi, padri dah bantu dah. Terus dia bawa pakcik ni pergi rumah dia. Pergi rumah dia tengok budak tu demam. Angkat budak tu bawa pergi klinik. Lepas tu tanya apa keperluan yang lain. Nak beli kasut sekolah, anak nak sekolah. Dia belikan beg sekolah. Semua dia buat. Lepas dia selesaikan masalah orang tu, apa kata dia? Kalau pakcik nak lagi bantuan, datanglah ke tempat kami. Hari Ahad ada forum perdana. Pakcik ni pun pergi. Setiap kali pergi, mesti dapat habuan. Setiap kali pergi, mesti dapat habuan. Akhir sekali terlintas dalam fikiran pakcik. Baik ajaran Kristian ni. Kalau aku pergi masjid pun apa yang aku dapat? Saya pun syahadahkan dia. Lepas syahadahkan dia, saya kata, pakcik, mana rumah pakcik? Jom kita pergi sekarang. Pergilah kami. Bawalah beras 2-3 kampit. Bawa dia ke Puchong. Rumah dia tu rupanya rumah panjang. Masa tu Puchong ni banyak lagi rumah panjangnya. Terkejut saya tuan-tuan. Sampai depan rumah dia tu. Rumah dia betul-betul berdepan dengan masjid. Tu pintu masjid. Ini rumah dia. Saya kata, pakcik dah Kristian 6 tahun. Orang masjid tak tahu ke? Orang masjid jenguk pun tidak. Jenguk pun tidak. Tak tahu. Saya pergi tanya nazir masjid tu. Tuan tahu tak? Jiran masjid ini dah masuk Kristian. Yang mana satu? Yang mana satu? Kita nak salahkan siapa? Kita tak jaga mereka. Dah pakcik ni kerja sapu sampah, duit tak ada. Ya? Kerjanya cari duit je lah. Masa tu GST tak ada lagi masa tu. Harga barang tak tinggi sangat masa tu. Itu. Kena kalau sekarang inilah dengan gaji yang rendah, tiba-tiba cukai kena barang naik, apa akan jadi pada orang ni? Ada masa dia nak pergi masjid belajar?
Ada masa dia datang kuliah subuh? Akhir sekali orang Islam jadi jahil. Bila jahil, terbukalah ruang untuk agama lain masuk. Sebab itu, Allah Ta'ala ajar kita, cara yang pertama kalau kamu betul-betul nak jaga agama Islam ini, kamu jaga ilmu umat Islam. Pastikan mereka belajar agama. Kenalkan mereka tentang Allah. Kenalkan mereka tentang Rasul. Rukun iman yang 6 tu ajar dia. Dan segala cabang-cabang agama ajar dia. Biar dia kenal Islam tu apa. Jadi ilmu tu sangat penting. Ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Yang kedua, kalau kita nak jaga agama kita ni, kita kena perkuatkan dakwah. Ini benteng agama. Dakwah Islamiah itu dia sebagai benteng terkuat selepas ilmu. Kita dah masukkan ilmu. Dah buka sekolah agama, masjid-masjid buat pengajian ilmu. Ya, orang tak datang mengaji ilmu, kita boleh seal rumah dia. Betul? Boleh buat benda macam itu. Ya. Kalau Islam memerintah lah tuan-tuan, kita boleh buat macam tu. Ni kita buat kuliah subuh ni. Tengok sikit. Okey. MBSA pergi cari rumah-rumah yang suaminya tak datang. Boleh. MBSA pegang rotan, ketuk pintu. Kuliah subuh ada asal tak pergi? Pam, bagi sekali. Datang. Zaman-zaman khalifah dulu, mereka buat macam tu. Dia cari sampai ke rumah. Saya nak rumah, cari sampai ke rumah. Dia bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tengok, seorang sahabat dia tak ada. Pergi, turut ke rumah. Asal tak datang. Datang. Sebab ilmu tu penting. Selepas ilmu, dakwah Islamiah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, saya jumpa kawan-kawan saya, dulu masa belajar dulu, kawan-kawan dari Switzerland. Switzerland pula. Yugoslavia. Yugoslavia kan dulu orang komunis. Duduk di bawah dia, macam-macam negara. Antaranya Bosnia pun duduk bawah dia. Selepas peristiwa pembunuhan Bosnia Herzegovina tu, ramailah orang-orang dia datang ke Damsyik belajar agama. Termasuk juga orang-orang Rusia datang belajar agama. Tengok ya Allah, tak ada apa yang mereka tahu tentang Islam. Sebab apa? Sebab bila negara mereka jatuh ke tangan komunis, komunis sekat, tak boleh. Masjid tutup, bercakap tentang Islam, tangkap. Sebab dia tahu, bila dakwah Islam itu disekat, ilmu agama tak sampai. Bila agama tak sampai, orang Islam tak akan beramal dengan agama dia. Lama-lama pupus, habis. Ini dakwah Islam ni sangat penting. Adapun kucing-kucing jantan yang nak makan ikan tu, itu kerja dia. Kita jagalah ikan yang kita goreng tadi tu. Lepas goreng, tutup dengan tudung saji. Jaga. Dakwah Islam tu perlu dijalankan. Sebab itu kita tengok dalam fiqh Islam, salah satu daripada sebab yang membolehkan khalifah melancarkan serangan apabila dakwah Islam itu disekat. Sekat dakwah Islam, khalifah akan hantar tentera, lanyak habis kampung tu. Sebab dia nadi kepada Islam itu, dia nyawa kepada Islam. Kita dekat Selangor ni, sebab apa? Kita tengok Islam kita ni alhamdulillah lah. Ya, hebat. Cuba banding dengan Melaka. Jauh beza. Tak usah jauh-jauh lah banding dengan Melaka, kampung saya. Jauh beza. Ya. Dekat Melaka ada tempat solat Jumaat kena tunggu. Imam bilang 1, 2, 3, oh tak cukup lagi, tunggu. Pukul 3 petang baru Jumaat. Saya pergi bermalam dekat Tanjung Keling, sebuah resort, ada hari keluarga tu. Nak solat subuh dengan anak lelaki saya. Tengok resort tu punya surau pun Allah, sedih lah. Kita start kereta, jalan. Sebab saya tengok semalam, ada masjid dekat situ. Jalan, subuh dah masuk 10 minit dah. Tunggu, masjid tak buka lagi. Kami start kereta, jalan lagi, cari ke depan. Ada sebuah masjid.
Sampai-sampai ke masjid tu orang dah habis solat subuh dah. Kami sembahyang berdua. Subuh pun tak ada orang. Apa sebab? Sebab di Melaka ni tuan-tuan, bukan senang nak menyampaikan kuliah agama. Orang Melaka tahu, kalau tak nak bagi Pak Haji ni menang, matikan kuliah agama. Takkan menang punya. Sekatnya. Di Melaka ni tuan-tuan, dia punya JKK lebih power daripada wakil rakyat. Jin kucah kampung dah ni. Oh. Kita berceramah ni, kadang-kadang dia bukan datang pun, JKK tu dia jual burger je kat luar tu. Dengan rantai emasnya, pakai. Lain macam ustaz ni, dia telefon, minggu depan jangan bagi datang ceramah kita. Dia duduk pun tidak. Bila dia tak suka ustaz tu, dia bangkah habis. Berapa ramai ustaz-ustaz kita daripada Kelantan, daripada Kedah, yang mengajar di sekolah-sekolah kerajaan, dihantar ke sana. Malam-malam orang jemputlah pergi mengajar. Dah dia ustaz, pergi ngajar. Mula-mula okey, dia tengok lain macam je, terus hantar ke Sabah. Hantar ke Sarawak. Sekat habis, tak bagi. Sebab tu kita tengok dekat Melaka ni tuan-tuan, Allah seksanya. Ya. Ini dakwah Islam bila disekat, memang nyawa Islam tu akan sikit-sikit sakit. Sebab itu kita tengok Nabi SAW mengajar kita tentang kepentingan dakwah Islam itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti digerakkan. Itu cara nak jaga Islam. Ya. Sebab kalau dakwah Islam ni tak berjalan, majlis ceramah tak ada, pertama sekali orang akan jahil tentang agama. Bila orang jahil tentang agama, dia akan main agak-agak je tentang agama ni. Buat agama, benda yang tak ada dalil. Bercakap tentang agama, dalil pun tak ada. Lama-lama, orang sangka benda ni agama. Nampak? Berapa banyak benda ni berlaku. Bila ilmu Islam itu tidak berkembang, maka yang akan manfaatnya ialah musuh-musuh Islam. Cuba tuan-tuan lihat ya. Dalam keadaan kuliah-kuliah agama berjalan pun, masih ada lagi mufti-mufti yang gila. Cuba untuk menyesatkan orang. Nampak? Kalau kita buka dalam kitab fiqh, disebut juga dalam kitab ni, kitab usul fiqh, bukan kitab fiqh, kitab usul fiqh. Salah satu daripada cara nak jaga agama, pemerintah Islam mestilah menangkap al-mufti al-majin, dia panggil. Majin ni makna gila. Pemerintah Islam wajib menangkap al-mufti al-majin, al-mufti al-fasik daripada memberi fatwa. Tangkap. Tak boleh. Sebab apa? Sebab fatwa mereka ini boleh menyebabkan Islam tu rosak. Ya. Disebut. Dalam keadaan kita ni kuliah agama banyak pun, ada orang cuba nak fatwakan benda-benda pelik. Berani dia keluarkan benda yang pelik lah. Macam kita dengar baru-baru ni tentang buruh tak buruh tu. Macam mana tuan-tuan kalau kuliah-kuliah agama tak ada? Apa yang disebut oleh mufti gila ni akan dianggukkan oleh semua orang. Di Selangor ni tuan-tuan, Selangor ni, tuan-tuan lihatnya, dalam keadaan kita ni kuliah agama berlambat-lambat. Saya tengok setiap kali bulan Aidilfitri, berlambat-lambat orang Bangla tak boleh bayar zakat fitrah. Menggeling. Sebab Bangla ni, waktu wajib bayar zakat fitrah dia berbeza dengan Imam Syafi'i. Kita boleh bayar zakat fitrah bila masuk Ramadan, boleh bayar dah. Orang Bangla, waktu mula bayar zakat fitrah dia bila subuh hari raya Aidilfitri, itu waktu mula bayar zakat fitrah dia. Dia mazhab Hanafi. Sebab itu dia datang, pagi itulah dia datang. Datang, kita sibuk, pukul 8 dah sembahyang Aidilfitri dah. Akhir sekali Bangla tak boleh bayar. Saya tanya Datuk Mufti, Tok, ini
Betul ke kita punya praktisnya tu? Bila imam naik atas mimbar, baca khutbah Idul Fitri, zakat fitrah tak boleh dibayar dah. Ayolah. Saya kata kalau begini, tak cantik Islam ni. Ini amalan kita turun-temurun. Memang daripada dulu lagi. Bila orang naik atas mimbar baca khutbah, zakat fitrah dah jadi sedekah. Baik. Saya minta izin untuk buat research. Dan saya bentangkan dalam ahli fatwa negeri Selangor masa tu. Buat. Saya bentangkan. Terbeliak ahli fatwa. Saya buktikan kepada mereka apa yang kita amalkan selama ini bukan diajar oleh Islam. Saya ambil 7-8 buah kitab. Saya ingat lagi. Saya bawa kitab tu dalam bilik Datuk Mufti. Datuk baca. Imam Nawawi kata apa? Tengok kitab ni kata apa? Kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i semua mengatakan bahawa waktu terakhir membayar zakat fitrah ialah maghrib hari raya yang pertama. Itu waktu terakhir. Bukan ketika imam naik baca khutbah hari raya tu. Kita raya hari tu, pagi kita sembahyang raya, kita sembahyang zuhur, asar, maghrib. Bila imam takbir solat maghrib tu, habis waktu maghrib, masuk waktu isyak. Ketika itu barulah berakhirnya waktu bayar zakat fitrah. Adaan. Kalau selepas itu, dia jadi qadaan. Saya ingat lagi masa tu Datuk Mufti pun ambil baca. Lah. Nampak? Bukan saya kata Datuk Mufti itu jahil dah, dia alim. Tetapi, berapa banyak benda-benda yang diamalkan, benda bukan daripada agama tetapi dia amalan turun-temurun, lalu dianggap dia sebahagian daripada agama. Akhir sekali rosak Islam. Berapa banyak tu kalau Bangla bayar waktu tu, berapa kita dapat tu? Nampak? Tuan-tuan, bayar fidyah. Bayar fidyah. Fidyah orang tak puasa. Seksanya saya tengok orang ni datang berapa banyak. Saya daripada saya balik tak pernah puasa, Ustaz. Sekarang ni umur berapa? 55. Mak nak digandakan tu teruk tu. Kena satu trailer beras. Dia nak makan pun tak cukup pakcik tu. Dah jadi amalan dekat Selangor ni, kena ganda. Fidyah kena ganda. Susah macam mana pun kena ganda. Saya tengok, betul ke ni? Saya tanya lagi sekali. Saya cadang kepada Datuk Mufti, Datuk, kita buat kajian lagi sekali. Ini nampak macam tak berapa nak sempurna Islam kita kalau macam ni. Kena orang tu miskin macam mana? Jadi, tak masuk syurga lah orang miskin. Sebab apa? Nak kena ganda tu berapa banyak dia kena bayar. Jadi yang boleh bayar fidyah ni orang kaya je. Takkan Islam ni untuk orang kaya je, orang miskin tak boleh. Datuk kata, buat. Saya buat. Dalam research saya tu, saya tengok, rupanya tuan-tuan, jumhur ulama' mengatakan fidyah puasa tak ada ganda. Hanya mazhab Syafi'i saja yang menggandakan fidyah. Itu pun dia menggunakan hadis yang dhaif. Saya bentangkan benda ni dalam ahli fatwa. Fatwa tengok, ya rupanya kita ni selama ni ikut-ikut je. Saya kata rugi. Kita rugi berapa banyak ni? Ini semua income ni. Kena orang kaya, saya cadangkan kepada ahli fatwa supaya kalau orang tu kaya, kita gandakan. Dia datang tengok bawa kunci kereta, memang Ferrari kunci kereta dia. Yang ini gandakan. Supaya faedah itu kembali kepada fakir miskin. Tapi kalau dia datang tengok kereta kancil je. Kalau kita gandakan alamat tak bayar fidyah lah dia. Encik tak payah ganda. Kalau encik tinggal satu hari, tahun 70-an, bayar satu cupak. Kalau ganda kan tuan-tuan, satu hari dia tinggal tahun 50, nak bayar tahun 2014, berapa banyak dia kena bayar. Alamatnya dia tak bayar. Bila tak bayar, kita rugi. Dia pun hidup dalam dosa. Nampak?
Saya nak ceritakan bahawa dalam keadaan kita dekat Selangor ni, kuliah kita berbagai-bagai, itu pun masih ada benda-benda yang kadang-kadang amalan-amalan tok nenek yang kita sangka dia agama. Macam mana kalau tempat itu kuliah agamanya tak ada? Apa akan jadi? Macam mana? Saya dekat Selangor ni, dah tak dengar dah orang kata apa. Ya, kalau dah tak nak pulut, kalau tak jamah, nanti aksiden. Dekat kampung saya biasa lagi. Bila nenek dah tak nak pulut, jangan balik dulu, jamah dulu, kan aksiden kan. Biasa je. Sebab apa? Sebab kuliah-kuliah tak ada dekat masjid. Ada orang nak bagi kuliah, bukan Melaka ni tak ada ustaz, ustaznya berlambak, tapi disekat, tak bagi. Akhir sekali orang hidup dalam kejahilan. Bila hidup dalam kejahilan, bila ulama bercakap sikit, ini ekstrim, ini tak betul. Yang betulnya begini. Nampak? Jadi dakwah Islam itu perlu diperkuatkan kalau kita nak jaga Islam ini. Baik. Jangan lama-lama sangat. Lepas tu, tuan-tuan, yang seterusnya, agama mengajar kita, cara nak jaga Islam ialah mesti laksanakan dan amalkan ajaran Islam itu. Sesuatu benda yang kita tahu tapi tak diamalkan, lama-lama dia hilang juga. Hilang. Saya tengok orang Kelantan. Orang Kelantan kan bila duduk di Kelantan kan pekat Kelantannya tu. Sebab apa? Sebab dia mengamalkan bahasa Kelantan dia. Saya jumpa berapa ramai orang Kelantan yang duduk sini. Dia belajar di ITM. Lepas belajar di ITM, terus duduk di Shah Alam. Berapa tahun dah pakcik? Dah 50 tahun duduk sini dah. Dia cakap Kelantan pun bunyi siam. Dah tak bunyi Kelantannya. Saya jumpa orang Pening. Ada satu orang Pening duduk di Kelang. Memang Pening pure lah. Mak dia memang Pening pure. Tapi dia duduk sini dah 30 tahun. Dia cakap Pening pun dah tak Pening lah. Benda yang kita tahu, tapi kalau kita tak amalkan, lama-lama dia hilang. Tuan-tuan, saya belajar ilmu mantik. Saya belajar mantik, saya belajar ilmu faraid. Saya kuasai betul dulu. Kuasai betul. Saya pernah mengajar orang ilmu faraid ni, tuan-tuan, tak pandang buku. Pandang gitu. Tapi bila dah balik Malaysia ni, tak sentuh dah ilmu tu. Siapa nak ngaji faraid dekat masjid? Itu. Saya dah balik ni dekat-dekat 20 tahun dah. Tak sentuh ilmu faraid. Tiba-tiba orang telefon, Ustaz, tolong buat pembagian harta. Allah. Hilang tuan-tuan, hilang. Saya menguasai ilmu faraid ni tuan-tuan. Saya mengajar tanpa pandang kitab. Tapi bila dah 20 tahun saya tak mengajar, hilang. Bayangkan. Sebab itu ilmu itu, kalau kita nak jaga agama, ilmu itu perlu diamalkan. Apa saja cabang-cabang hukum hakam dalam agama perlu dilaksanakan, baru Islam itu akan terjaga. Kalau tidak, dia akan jadi macam Indonesia. Entah pergi Indonesia, takut kita tengok Islam dia. Ya, saya pergi di Ponorogo. Ponorogo ni ada pondok nama Gontor Islam, Gontor Darussalam. Mana keluaran-keluaran daripada Gontor ni tuan-tuan memang hebatlah. Dia punya Arab cakap macam bergetih. Saya pergi kat situ, budak-budak Jawa tu tak pernah pergi negara Arab pun. Tapi 2 jam saya duduk situ, mereka bercakap Arab dengan saya. Heran saja. Awak pernah pergi negara Arab? Tak pernah. Tapi sistem kami, dia kata, kalau cakap bahasa Jawa, kena hukum. Letak baldi ke atas kayu tu, pikul air baldi, air penuh baldi tu keliling padang. Kena sekali tak buat dah. Mengakibatkan pelajar-pelajar dia bercakap Arab. Masya Allah, macam bergetih. Oh, saya kata hebat sini. Saya pun keluar daripada pesantren tu. Rumah kawan saya dekat situ. Petang tu dia ajak saya pergi tengok riuk. Ada satu persembahan nama riuk. Riuk ni tuan-tuan, dia sarung kepala dengan kepala rimau. Rimau betul. Bukan rimau plastik tu, rimau betul. Kemudian dia angkat
Tiang-tiang tu tuan-tuan, tak mungkin manusia boleh angkat. 2 tiang yang besar tu diangkat. Gini. Saya kata, ini badang tak apa ni? Kalau tidak guna jin tuan-tuan, memang tak boleh angkat. Saya tengok, ya Allah, berapa banyak benda syirik berlaku dalam permainan riuk ni. Dekat situ pondok, pesantren besar. Tapi dekat sini berlaku syirik. Saya jumpa kawan saya. Hai, ramai orang alim sini, tak boleh tegur ke? Tak boleh. Dia kata kalau kita tegur, kita dianggap melawan arus. Biarkan aja. Nampak? Ilmu ada, tetapi tidak dilaksanakan dalam masyarakat, Islam tu hilang juga. Hilang. Sebab itu tuan-tuan, kita kat negeri Selangor ni, alhamdulillah kuliah dah banyak. Ilmu dah berkembang. Tunggu masa kita naik kepada satu peringkat yang lain untuk melaksanakan ilmu yang kita belajar ini. Kalau tidak, dia hilang gitu je. Ya, jadi mengamalkan ilmu itu sangat penting. Itu sebahagian daripada cara nak menjaga agama. Tuan-tuan, apa perbezaan penaklukan umat Islam bila penjajah datang takluk Sudan? Sudan, Algeria, Tunisia. Penjajah-penjajah dalam buku mereka, apa kata mereka? Orang putih kata apa? Kami berjaya menukar bahasa orang Tunisia, bahasa orang Algeria daripada Arab kepada Perancis. Lepas tu kita pergi kat Tunis dengan Algeria, orang Arab dia lebih selesa cakap Perancis. Pergi kat Perancis, berapa ramai orang Arab yang duduk di Perancis. Sebab bahasa dia bahasa Perancis. Tetapi apa kata mereka? Kami tak berjaya menukar cara hidup golongan-golongan sufi yang berada di Tunisia, Libya dan Algeria. Tuan-tuan tengok Umar Mukhtar. Mereka ini ialah ulama-ulama pondok yang duduk di Libya, duduk di Tunisia, di Algeria. Mereka ini terlibat dalam gerakan Sanusiyah. Gerakan As-Sanusiyah ni tuan, gerakan tarikat. Dia mengajar pengikut-pengikut dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dalam diri mereka. Mereka inilah yang menentang penjajah-penjajah Itali yang masuk ke Libya. Penjajah beritahu, golongan inilah yang kami tak boleh nak ubah. Sebab apa? Sebab golongan ni tuan-tuan, dia golongan yang melaksanakan Islam daripada yang kecil sampai yang besar semampu mereka. Nak ceritanya bahawa bila kita laksanakan Islam dalam diri kita, amalkan ilmu kita, baru agama akan hidup. Kalau tidak, agama itu akan mati. Dan seterusnya yang akhir sekali, dakwah sudah kuat, ilmu dah diamalkan. Ya, ilmu telah pun dipelajari. Akhir sekali kalau kita nak jaga agama kita, kita kena ada satu undang-undang yang tegas untuk menjaga agama, iaitu undang-undang hudud. Kalau kita tak laksanakan hudud ni tuan-tuan, Islam kita akan rosak nanti. Siapa pun nak keluar agama boleh keluar. Sekarang ni datang Kristian, sebar agama dia, bagi risalah. Dalam negara kita, siapa tukar agama, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama, bunuh. Depan masjid negeri tu, hari Jumaat isytihar. Orang ni dah masuk Kristian, kita ada majlis pancung, datanglah. Agak-agaknya tuan-tuan, risalah-risalah Kristian tu laku tak agaknya. Hari ni, kita tak bagi Kristian edar sebar agama dia, marah kita. Website tentang Kristian berapa banyak tuan-tuan? Bukalah internet, tengok. Website menyebar Kristian dalam bahasa Melayu berapa banyak? Dia tak boleh sebar melalui risalah, dia sebar melalui website di internet. Kita pula tidak ada peraturan dan undang-undang untuk menjaga agama kita. Sebab itu kita tengok ramai orang keluar. Ramai orang keluar. Sebab itu mereka ketawakan kita. Awak tak bagi kami sebar risalah, tak jadi masalah. Sebab orang miskin di kalangan kamu pun datang makan di gereja kami. Kalau pergi di masjid kamu pun ada pisang emas saja. Itu pun hari Jumaat je.
gereja kami semua ada. Gereja dekat Asunta tu tuan-tuan, mereka pernah menyediakan makan secara buffet pada hari Jumaat untuk pekerja-pekerja kilang Melayu sebelum mereka pergi solat Jumaat. Budak-budak tu masuk, makan buffet. Lauk, lemak cili api ada. Lauk Melayu. Lepas kenyang baru pergi solat Jumaat. Sampai kat masjid tengok pisang emas je. Itu pun tinggal kulit je. Lama-lama apa kata mereka? Aku pergi gereja, makan sedap. Pergi masjid, apa pun tak ada. Tabung derma jalan dia kata. Kita tak ada undang-undang. Sebab itu keluar. Sebab itu tuan-tuan, pelaksanaan hukum hudud ini sangat-sangat diperlukan. Demi untuk menjaga masa depan akidah anak-anak kita. Tuan-tuan ni tak apalah orang dah kuat iman. Saya yakin subuh-subuh sejuk pun datang. Itu, dah lah subuh sejuk, aircon lagi sejuk, duduk juga. Itu, maknanya punya kuat iman tu. Saya tak risaulah tuan-tuan. Tapi anak cucu kita. Anak cucu kita ni. Cuba tuan-tuan balik, cuba tengok macam mana anak-anak cucu kita. Mampukah mereka bertahan tuan-tuan? Seperti mana kita bertahan sampai hari ini? Kita kena ingat, memastikan akidah anak-anak kita selamat selepas kematian kita, satu perintah dari Allah. Sebab tu Nabi Yakub dia tanya, "Madza ta'mudu min ba'di?" Anak-anakku, lepas aku mati ni kamu akan sembah siapa? Na'budu abaika, wa na'budu ilaha abaika. Kami akan sembah Tuhan yang disembah oleh bapak-bapak engkau. Maknanya Quran ajar kita pastikan tu. Cara nak pastikan tuan-tuan, tak ada lain tak ada bukan. Melainkan kita sama-sama gerakkan dakwah ini dan pastikan pelaksanaan hukum hudud ini dilaksanakan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Itu saja yang boleh jaga. Kalau tidak, pejabat pendaftaran akan terus dihujani oleh orang-orang Melayu yang nak menukar agama mereka. Sebab leceh lah duduk dalam Islam ni. Semua benda tak boleh. Nak berzina tak boleh, minum todi tak boleh. Sikit pun tak boleh, tak baginya. Baik aku masuk Kristian. Bila dia masuk Kristian, tengok-tengok bisnes dia makin maju. Bila dia masuk Kristian, tengok-tengok keputusan peperiksaan dia makin cemerlang. Dia pun kata, kawan-kawan, kita ni kena bodoh je dengan ustaz-ustaz tu. Dia kata kalau kita tinggal Islam kena bala lah itu. Mana ada. Tengok aku tukar Kristian. Okey je, bisnes makin maju. Dulu pakai kancil, sekarang ni dah pakai Camry. Tengok okey je, tak ada bala pun. Anak-anak orang Islam yang jahil, ya tak ya juga ya. Lagi senang dia jadi Kristian, tengok relax aja. Pergi gereja, boleh tengok orang pakai skirt. Minum todi boleh. Keluar dengan perempuan boleh. Bukan kita berzina, keluar aja, pegang-pegang aja. Kalau dalam Islam semua tak boleh. Leceh lah. Ingat tuan-tuan, larangan-larangan dalam Islam yang kita ajar anak kita, kalau dia tak tahu falsafah di sebaliknya, benda tu akan makan diri kita balik. Kita dok, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Sedangkan anak kita tidak mahir perkara agama. Dia akan rasa bebanan betul lah Islam ni, semua tak boleh. Ini akibatnya kalau ilmu agama tidak disemarakkan dalam fikiran dia. Segala larangan dianggap bebanan. Tiba-tiba ada satu agama yang lebih mudah. Senang aja dia pergi. Ya? Jadi tuan-tuan, kita mendesak supaya ia dilaksanakan bukan kerana kecenderungan kepada mana-mana parti politik, tetapi atas dasar akidah kita. Atas dasar sayangnya kita kepada masa depan agama anak-anak dan cucu cicit kita. Kerana inilah caranya untuk kita menjaga agama Islam yang kita cintai ini. Ya, jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Ya, kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kuliah ini dapat tuan-tuan kembangkan lagi melalui pembacaan-pembacaan kita daripada buku-buku yang lain dan daripada ceramah-ceramah yang lain. Seperti biasa tuan-tuan, ustaz-ustaz yang buka maha-maha tahfiz ni bila datang sentiasa bawa produk. Saya hari ni bawa produk minyak zaitun. Untuk tuan-tuan, ambillah seorang sebotol, ya, ambil je. Lepas tu bayar je, ya. Supaya dapat bantu gerakan kami. Sekolah saya sekarang ni dah makin ramai budak. Anak orang miskin pun ada, anak orang susah pun ada, anak orang kaya pun ada, ya.
Jadi sama-sama tuan-tuan bantu kami yang tak nak beli minyak zaitun, bolehlah campakkan 10 sen 20 sen dalam tuan derma tu supaya sekolah ini dapat terus menyebarkan agama Islam kepada anak-anak tuan-tuan. Kerana mereka ni lah bakal-bakal ulama yang akan meneruskan perjuangan. Saya datang ke sekolah saya pukul 1 malam, pukul 1 malam, 2 malam tuan-tuan. Datang semak, tengok anak-anak aku buat apa. Nitih mata tuan-tuan, tengok. Datang pukul 1, budak-budak tengah duduk menghafal Quran lagi. Terenjut-renjut apa Quran. Tak tidur lagi ke? Tak hafal lagi lah ustaz. Besok nanti muallim nak tanya. Pergi situ pula, ni dah pukul 2 pagi ni tengah menghafal hadis. Ngapa kita hadis? Sebab kita hadis yang kita budak-budak belajar tebal ni tuan-tuan. Satu kitab tu saya paksa mereka hafal. Kau tak apa aku sesah kau nanti. Pukul 2 pagi tuan, duk terenjut-renjut hafal lagi. Pergi tidur. Nanti tidur nanti tak hafal besok kena marah. Allah nak menitik air mata tuan-tuan. Jadi seronoknya tengok. Kalau tuan-tuan pergi ke Mahat Tafiz, mana-mana Mahat Tafiz lah. Waktu-waktu macam ni bila kita tengok budak-budak pakai putih tuan-tuan, menghafal Quran. Allah, kita tengok. Inilah pembela-pembela agama kita di masa akan datang tuan-tuan. Jadi sama-sama kita bantu dia, sama-sama kita bantu Mahat Tafiz ni kerana mereka ni benteng terakhir Islam. Kalau ini pun habis tuan-tuan, susahlah kita, ya. Jadi itu saja yang baik yang tuan-tuan yang saya sampaikan tadi datang dari Allah, yang kurang daripada saya minta ampun dan maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'iman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.